Baik, dalam video ini saya mahu berkongsi tentang pH, di mana isu pH ataupun maklumat tentang pH ini penting untuk anda menentukan produk yang anda nak guna, satu perkara. Kedua adalah untuk anda mengenal pasti produk yang berpotensi mendatangkan iritasi kepada kulit. Itu adalah perkara tentang pH yang anda perlu faham. Dan satu lagi adalah ada bahan-bahan tertentu yang berfungsi dengan efektif, dengan baik dalam pH tertentu. Kulit kita sendiri pun ada pH. Kita bincang dalam video kali ini. Pernah tak anda nampak pencuci muka dan dia bagi tahu pH neutral? So kita mempunyai pengetahuan asas tentang pH ni sebenarnya bila kita baca ataupun tengok label pada produk. So a lot of product yang zaman inilah mereka suka mempromosikan dia punya teknik pemasaran adalah menunjukkan bahawa produk itu bersifat neutral. So neutral maknanya pH dia 7 lah. So pH tu 7. Kalau tak ingat lagi kena buka buku sains. Tapi tak apa, kalau tak ingat saya akan bantu anda untuk ingatkan. pH adalah sebenarnya satu jenis ukuran yang menentukan keasidan ataupun kealkalian sesuatu bahan, sesuatu produk. So termasuk bukan sekadar produk lah, termasuk kulit kita sendiri pun ada tahap keasidan, ada tahap kealkalian dia, iaitu pH lah. So pH ni kalau dia daripada nombor 0 sampai sebelum 7, 6, dia dikategorikan sebagai pH yang rendah ni dikategorikan sebagai berasid, 7 adalah pH yang neutral, 8 sampai ke 14 itu dimasuk dalam kategori alkali. So kita kena fahamlah, kalau kita kata pH tinggi, itu merujuk kepada benda-benda beralkali lah. Kalau kita kata pH rendah, so kita maksudkan benda-benda yang sifat dia berasid. So basically kulit manusia kan, untuk pengetahuan anda, kulit kita ni agak berasid, sekitar berasid. So pH manusia ni dia ada range dia ikut kepada jenis kulit, kena faham yang itu, iaitu pH kulit manusia ni sekitar 4.5 ke 6.5, dia macam tu. About acidic. Kenapa kulit manusia perlu berasid adalah salah satu sifatnya ia perlu melindungi kulit daripada segala bahaya faktor luar, bakteria, yang mana kalau tanpa ada permukaan kulit yang berasid itu, benda-benda ini semua boleh memasuki kulit, boleh merosakkan kulit dan menjejaskan kesihatan bukan sekadar kulit, seluruh tubuh. Jadi untuk pastikan kulit kita sihat, tubuh kita sihat, memang kita patut kekalkan pH kulit kita tu sekitar 4.5 ke 6.5. Some people say 5.5, but the conclusion is that our skin is slightly acidic. So pemahaman tentang pH ni menyebabkan kita perlu berfikir panjang, terutama apabila kita nak memilih produk skincare lah, sebab produk skincare kerana ada bahan-bahan tertentu di dalamnya, ia akan mempengaruhi keasidan ataupun kealkalian produk tersebut, dan bila dipakai kat muka dia juga akan mempengaruhi pH kulit kita yang sedia ada. So kalau produk yang kita pakai mengganggu kestabilan pH kulit kita, dalam rate 4.5 ke 6.5 tu tadi, kalau dia terganggu, lama kelamaan kulit boleh jadi rosak tau. Kalau terlalu beralkali pun tak bagus untuk kulit, kalau terlalu berasid dan kerap digunakan pun tak bagus untuk kulit. Walau bagaimanapun, satu fakta yang anda perlu faham bahawa kulit kita berupaya mengembalikan pH dia sendiri. Dia ada capacity untuk ataupun kebolehan untuk patah balik pada sifat asal ataupun pH asal. Memang ada. Cumanya dalam tempoh jangka masa yang panjang, kalau kita guna sesuatu produk yang mana pH dia jauh daripada pH kulit, diguna berulang-ulang kali dengan kerap, lama kelamaan memang boleh merosakkan skin barrier terutamanya dan tahap pH kulit itu sendiri. Dalam video kali ini kita nak bincang pencuci muka je dahulu, pencuci muka sahaja dahulu, sebabnya ada banyak produk lain lagi. Serum pun sebenarnya ada pH dia, essence yang kita pakai, toner semua ada pH dia. Tapi untuk video ini kita bincang macam mana pH pencuci muka boleh mempengaruhi kulit anda. So setiap pencuci muka ni di pasaran ni, kalau kita nak bahagikan kategori besar dia ada dua kategori utama.
Soap free, tu satu. Satu lagi soap base, ya. Satu berasaskan sabun lah kalau dalam bahasa kita ni. Satu itu adalah bebas sabun, tidak mengandungi sabun. So kita pergi pada kategori pertama. Produk ataupun pencuci muka yang berasaskan sabun, soap base ini adalah benda yang mana zaman dulu-dulu sebelum adanya teknologi baru dalam skincare ni, zaman dulu-dulu ini adalah satu-satu pilihan yang ada untuk mereka yang mencuci muka pada zaman dahulu lah. Sekarang dah ada soap free. Dulu yang ada hanyalah soap base. Sebab itu dulu bila mana mereka yang pakai pencuci muka jenis soap base ni, dia kena pakai toner untuk mengembalikan pH. Kerana produk yang soap base biasanya mempunyai pH yang agak tinggi. Agak tinggi itu sekitar pH yang ke arah berakali, iaitu pH 8, 9, 10. Biasanya 9 ke 10 dah. Dalam pH begini, ia bukan pH yang semula jadi untuk kulit. So memang pakai sekali kita rasa kulit kita bersih. Sebab apa bersih? Sebab pH yang tinggi 9 dan 10 ni, dia bukan sekadar bersihkan kulit lah. Dia juga menghapuskan lipid, protein, segala benda-benda baik dekat atas muka kita yang kita perlukan tu. Dia hapuskan sekali. Maknanya dia tak boleh kenal tau yang mana baik, yang mana buruk. Yang penting dia sangat kuat. It wash away all the good things on your face. Yang paling penting dua benda lah, iaitu lipid dan juga protein, yang mana kulit kita perlu ada untuk memastikan kulit kita sihat. Ya. So soap based cleanser tend to take away all the good things on your face, selain daripada dia bawa keluar ataupun bersihkan impurities itu. Lama kebelakangan kulit memang mudah jadi kering, ya, sangat kering, merekah, mengelupas. Dia bukan sekat mengelupas tau, merekah ni macam pecah-pecah lah. Dan yang paling tidak disukai adalah boleh mencetuskan jerawat. So ada dua sebab kenapa soap base punya produk dia boleh mencetuskan jerawat. Bila kita punya minyak secara berlebihan dibersihkan, kelenjar kulit kita perlu bekerja lebih kuat untuk menghasilkan minyak lebih banyak dalam keadaan di mana dia tak sepatutnya bekerja begitulah kan. So ini akan menimbulkan potensi pori-pori tersumbat. So itu boleh menyebabkan jerawat. Satu lagi, jerawat ini juga berdasarkan kajian sangat suka tumbuh pada kulit yang mempunyai pH yang agak berakali. Dia suka. Oleh sebab itu, kalau kita nak pilih pencuci muka, sangat digalakkan untuk elak soap base, kerana sifat berakali ini boleh membawa kepada masalah kulit yang daripada kering kepada berjerawat dan juga penuaan-penuaan yang boleh berlaku sebelum usia. Jadi kalau soap base tu tak bagus, pencuci muka soap base, ada satu kategori yang berlawanan dipanggil soap free, yang pada zaman ini sangat mudah didapati. So if you hear people say get yourself a gentle cleanser, maksudnya salah satunya adalah kena cari benda yang soap free. So produk ataupun pencuci muka secara spesifiknya soap free ni biasanya mempunyai pH yang menghampiri kulit. Sometimes they have about 4 to 7 punya pH, ya. 7 ni pH yang neutral lah, jadi pH yang neutral ni tidak membahayakan kulit. Dia tidak menyebabkan kulit alami iritasi, dia sangat kurang potensi untuk mencetuskan jerawat, sangat-sangat kurang. Dan juga dengan pH sebegitu, mikroorganisma, segala benda-benda halus-halus yang mata kasar kita tak nampak ni kan, tidak boleh tumbuh ataupun boleh dielakkan daripada hidup dekat atas kawasan muka. Sebab tu dalam rutin yang betul, ya, a good cleanser is very important. Kalau tanya pada saya lah, dalam semua produk yang kita pakai sepanjang hari untuk penjagaan kulit kita ni, sebenarnya cleanser lah paling penting. If you get the wrong cleanser and you wash repeatedly your face, daripada kecil lagi kita akan guna cleanser kan, itu produk pertama yang kita belajar untuk pakai. Bayangkan bertahun-tahun lamanya, ya, ambil 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, your skin akan nampak kesan yang tak baik. So now you know, soap base, soap free ni ada perbezaan dia. So kita nak ke arah soap free lah, supaya kulit kita tidak mengalami kerosakan, pada masa yang sama mencukupi untuk membersihkan kekotoran yang ada di atas kulit. So from this particular lesson, ya, saya berharap anda belajar sesuatu daripada sini, iaitu number 1, ya, kalau nak pilih cleanser yang bersifat lembut, gentle cleanser, yang mana pH dia menghampiri pH kulit, yang bersifat soap free. Kalau nak cari yang soap free ni, ya, kita kena baca label, ya. Biasanya kebanyakan pencuci muka zaman sekarang memang soap free lah, ya. Dan salah satu cara nak cek pH ni sebenarnya, kalau tidak dinyatakan, anda boleh pergi cari pH strip. If your skin is
kategori yang sangat mudah terpengaruh dengan pH ini, get yourself apa kita panggil pH strip tu and test the cleanser before you pakaikan dekat atas muka. Kerana cleansing ni satu usaha yang kita jalankan hari-hari. It's super important to ensure that you get yourself a gentle cleanser, the right pH yang mana tidak menyebabkan kulit anda iritasi, supaya anda boleh cegah daripada kena jerawat dan masalah-masalah kulit yang lain. Share with me cleanser apa yang anda gunakan di ruang komen. Mari kita tengok apakah pH dia. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata, jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.